Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam program e-Belajar Negeri Melaka dalam subjek Sains tingkatan 4 bersama guru anda, Cikgu Halimatun binti Ahmad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan. Cikgu akan menerangkan tentang bab 5, tajuk genetik dengan standard kandungan 5.3 iaitu mutasi. Dalam subtopik ini terdapat 5 standard pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan maksud mutasi dan jenis mutasi. Yang kedua, menerangkan dengan contoh faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang ketiga, menerangkan dengan contoh penyakit gangguan gen dengan ciri-cirinya dan kaedah mengesan penyakit tersebut. Yang keempat, membincangkan aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Dan yang kelima, membahaskan kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan standard pembelajaran, maka di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, mendefinisikan maksud mutasi dan menyenaraikan dua jenis mutasi berserta satu contoh masing-masing dengan tepat. Yang kedua, menguraikan sekurang-kurangnya dua faktor mutasi yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang ketiga, membanding dan membezakan penyakit gangguan gen serta kaedah mengesan penyakit tersebut. Yang keempat, menghuraikan dua aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Dan yang kelima, menyenaraikan kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik dalam kehidupan manusia. Mutasi. Apakah yang dimaksudkan dengan mutasi? Mutasi ialah perubahan spontan secara rawak yang berlaku kepada gen atau kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Dengan kata mudah, perubahan pada gen atau kromosom menyebabkan perubahan ciri kepada anak. Mari kita lihat pula jenis-jenis mutasi. Mutasi terbahagi kepada dua, mutasi kromosom dan mutasi gen. Antara contoh mutasi kromosom ialah sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Manakala bagi mutasi gen, antara contohnya ialah buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia serta albinisma. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan kromosom atau struktur kromosom. Kita lihat gambar rajah ini. Di dalam mutasi kromosom boleh berlaku 5 perubahan dalam struktur kromosom. Antaranya ialah deletion ataupun penghapusan kromosom, duplication iaitu penggandaan kromosom, inversion penyongsangan kromosom, insertion penambahan kromosom ataupun translocation iaitu translokasi. Namun daripada kelima-lima ini, kita hanya akan mendalami 3 mutasi kromosom iaitu sindrom Down, sindrom Klinefelter dan sindrom Turner. Bagi sindrom Down, sindrom Down berlaku penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Maka individu yang mengalami sindrom Down akan mempunyai jumlah kromosom 47 berbanding dengan individu normal sebanyak 46 kromosom. Kita lihat susunan pada kromosom manusia.
Ini adalah kromosom bagi individu yang menghadapi sindrom Down. Kita lihat pada struktur kromosom ke-21 terdapat penambahan satu lagi kromosom. Cuba kita lihat wajah kanak-kanak ini. Anda mesti pernah lihat wajah istimewa ini kan? Baik, ini adalah individu yang menghadapi sindrom Down. Mereka mengalami kerencatan fizikal dan mental, leher pendek, mata sepet dan biasanya badan mereka lebih rendah daripada. Contoh mutasi yang kedua ialah sindrom Turner. Sindrom Turner ialah sindrom di mana individu perempuan yang kekurangan bilangan kromosom seks X berbanding dengan individu normal di mana jumlah keseluruhan kromosom hanya 45 kromosom berbanding kromosom normal 46 kromosom. Kita lihat pada struktur kromosom di mana jika kita lihat kromosom seks yang terakhir pada pasangan ke-23 hanya terdapat satu sahaja kromosom X. Maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh individu yang mengidap sindrom Turner ialah 44 tambah XO. Ini ialah wajah individu yang mengalami sindrom Turner. Kekurangan satu kromosom X menyebabkan wanita atau kanak-kanak perempuan ini tidak mengalami ciri-ciri perkembangan seks sekunder. Jika kita perhatikan wajah ataupun air muka mereka, kita dapati seperti seorang lelaki. Sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ialah sindrom di mana individu lelaki yang mempunyai lebih kromosom X berbanding normal. Jumlah keseluruhan kromosom bagi individu Klinefelter ialah 47 kromosom, di mana jumlah keseluruhan kromosom ialah 44 tambah XXY. Jika kita lihat susunan kromosom, terdapat penambahan satu kromosom X pada kromosom seks. Ini ialah bentuk tubuh bagi seseorang individu yang menghidapi sindrom Klinefelter. Mereka mempunyai payudara dan testis mereka kecil serta mereka juga mandul. Mutasi gen. Mutasi gen berlaku secara spontan, itu secara semula jadi semasa proses pembahagian sel atau disebabkan oleh faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Gambar rajah di bawah merupakan gambar rajah di mana berlakunya mutasi gen pada DNA. Kita lihat contoh yang pertama bagi mutasi gen iaitu buta warna. Buta warna ialah individu yang tidak dapat membezakan warna merah dan warna hijau. Buta warna ini dikawal oleh gen mutant resesif yang terdapat pada kromosom X dan lazimnya buta warna berlaku pada seorang lelaki. Berikut adalah pandangan bagi seseorang yang buta warna. Kemungkinan mereka mengalami masalah dalam membezakan sebahagian warna merah dan hijau ataupun keseluruhan warna merah dan hijau. Dan kita dapat lihat berdasarkan kad ujian buta warna. Anemia sel sabit. Anemia sel sabit ialah penyakit di mana seorang individu mempunyai sel darah merah yang abnormal, berbentuk sabit, berbanding yang normal sepatutnya berbentuk dui cekung. Ia disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku pada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin iaitu gen resesif pada autosom. Jika kita lihat pada gambar rajah yang kedua, terdapat kumpulan ataupun sel sabit, sel darah merah yang berbentuk sabit terkumpul di dalam salur darah. Sebenarnya, penyakit anemia sel sabit ini boleh menyebabkan risiko di mana pengaliran darah akan tersekat akibat perkumpulan sel darah merah yang berbentuk sabit ini.
Thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit di mana individu mempunyai sel darah merah yang kecil dengan jangka hayat sel yang lebih singkat. Ia disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Pesakit boleh kekurangan darah yang teruk akibat thalassemia. Perhatikan perbezaan bentuk bagi sel darah merah individu normal dan juga individu thalassemia. Sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel yang lebih singkat menyebabkan Kementerian Kesihatan Malaysia menjalankan inisiatif bagi meningkatkan kadar kesedaran terhadap penyakit thalassemia. Kini, murid-murid tingkatan 4 akan mengikuti saringan thalassemia supaya lebih memudahkan mereka untuk memilih pasangan yang bukan thalassemia. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit di mana individu mengalami kesukaran darah untuk membeku. Ia disebabkan oleh mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Pesakit akan kehilangan darah yang berterusan sekiranya terluka dan ia amat membimbangkan kerana kesukaran darah untuk membeku ini akan menyebabkan pesakit terdedah dengan bakteria maupun mikroorganisma. Albinisme ataupun albino. Cuba perhatikan rupa paras pesakit-pesakit albino. Ada perbezaan? Ya, individu ini mempunyai kulit yang cerah, anak mata merah muda dan berambut putih. Ini disebabkan oleh mutasi gen pada autosom yang menyebabkan penghasilan pigmen melanin di dalam badan terganggu. Mari kita lihat pula apakah faktor mutasi. Mutasi boleh berlaku secara semula jadi, iaitu semasa proses pembahagian sel maupun disebabkan oleh faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Antara mutagen dapat dikenal pasti termasuklah sinaran radioaktif yang mungkin terdiri daripada sinar X, sinar ultra ungu, sinar gamma ataupun bahan kimia dan karsinogen yang mungkin terdiri daripada pestisida, rokok, dadah, bahan pengawet dan pewarna makanan ataupun daripada perubahan persekitaran seperti hamil pada usia yang lewat dan cuaca yang terlampau panas ataupun terlampau sejuk. Sinaran radioaktif. Bagaimana sinaran radioaktif boleh menyebabkan mutasi? Sinar radioaktif dan sinar X yang bertenaga tinggi boleh merosakkan DNA. Manakala sinar UV dan sinar gamma dalam cahaya matahari dengan keamatan yang tinggi boleh menyebabkan kanser. Bagaimana pula dengan bahan kimia dan bahan karsinogen? Bahan kimia juga merosakkan DNA dan ia juga menyebabkan kecacatan genetik. Antara bahan kimia yang kita sering terdedah ialah pestisida, pengambilan dadah, terdedah dengan formaldehyde di mana formaldehyde sering digunakan di dalam alat pembersih lantai. Asid nitrous yang digunakan di dalam bahan membuat letupan. Bahan pengawet ataupun pewarna makanan, nikotin terutamanya yang terdapat di dalam asap rokok dan juga benzina yang terdapat banyak di dalam pembuatan alat plastik.
Perubahan persekitaran. Ibu yang hamil pada usia lewat boleh menyebabkan mutasi berlaku. Ini terutamanya bagi kadar kelahiran bayi bagi sindrom Down, di mana 1 dalam setiap 800 kelahiran adalah kelahiran sindrom Down. Risiko menjadi tinggi apabila bertambahnya umur ibu yang melebihi 35 tahun ke atas. Begitu juga terdedahnya kepada cuaca yang terlampau panas maupun terlampau sejuk. Organisma berevolusi melalui mutasi dan menghasilkan spesies yang baru yang lebih berdaya tahan dengan persekitaran. Murid-murid telah mempelajari jenis mutasi serta faktor mutasi. Mutasi akan menyebabkan gangguan kepada gen, di mana penyakit gangguan gen ialah penyakit genetik yang disebabkan oleh gen mutant atau kromosom mutant yang diwariskan oleh ibu bapa kepada anaknya. Ia bersifat kekal, tidak dapat dirawat kerana gangguan tidak dapat dihalang dan diperbetulkan. Namun, ia boleh dielakkan daripada diwarisi. Kebanyakan gen yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Namun, terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks dikenali sebagai kromosom terangkai seks. Dan gen di dalamnya dikenali sebagai gen terangkai seks. Mari kita teroka bagaimana pewarisan penyakit gangguan gen boleh berlaku. Sebagai contoh, seorang ayah yang menghidapi penyakit gangguan gen buta warna berkahwin dengan seorang ibu yang merupakan pembawa buta warna. Genotip ayah ialah XB kecil Y, manakala genotip ibu XB besar dan XB kecil. Apabila meiosis berlaku, gamet XB kecil daripada bapa dan gamet Y daripada bapa akan terhasil. Manakala gamet XB besar daripada ibu dan gamet XB kecil daripada ibu akan terhasil. Pencantuman gamet XB kecil daripada bapa dan XB besar kemungkinan berlaku. Genotip XB besar, XB kecil mungkin akan terhasil ataupun XB kecil, XB kecil ataupun XB besar Y ataupun XB kecil Y. Fenotip anak yang mempunyai genotip XB besar, XB kecil merupakan seorang anak perempuan pembawa buta warna. Manakala XB kecil merupakan seorang anak perempuan yang buta warna. Penghasilan pencantuman gamet yang menghasilkan XB besar Y adalah seorang anak yang normal. Dan XB kecil Y adalah anak lelaki yang menghidap buta warna. Buta warna hanya diwarisi apabila terdapat allele resesif yang membawa penyakit buta warna pada kromosom X, iaitu XB kecil. Kita beralih pula kepada perwarisan hemofilia. Mari kita cuba. Sekiranya seorang ayah yang normal berkahwin dengan ibu yang merupakan pembawa hemofilia, genotip ayah yang normal ialah XH besar Y, manakala ibu XH besar XH kecil. Apabila meiosis berlaku,
hasilan gamet XH besar dan Y akan terhasil daripada bapa, manakala XH besar dan XH kecil akan terhasil daripada ibu. Kemungkinan pencantuman gamet bagi ayah dan juga ibu akan bercantum bagi yang pertama XH besar mendapat genotip XH besar. Kemungkinan juga XH besar dan XH kecil, kemungkinan juga XH besar Y dan kemungkinan XH kecil dan Y. Fenotip bagi anak XH besar ialah normal, seorang anak perempuan yang normal. XH besar, XH besar. Seorang anak perempuan pembawa hemofilia XH besar dan XH kecil. Kemungkinan juga akan mendapat anak lelaki yang normal XH besar Y. Dan kemungkinan juga memperoleh seorang anak lelaki yang merupakan pesakit hemofilia XH kecil Y. Sekiranya tadi kita bincangkan bagaimana pewarisan hemofilia berlaku sekiranya ayah yang normal berkahwin dengan seorang ibu pembawa hemofilia. Kini, apa kata kita lihat bagaimana perwarisan hemofilia berlaku antara ayah yang normal dan ibu pesakit hemofilia. Genotip bagi ayah yang normal seperti biasa XH besar Y dan ibu XH kecil dan XH kecil. Meiosis berlaku gamet terhasil XH besar dan Y bagi ayah, manakala ibu kedua-duanya XH kecil. Pencantuman gamet berlaku. Kemungkinan pencantuman berlaku antara XH besar ayah dan XH kecil ibu. Kemungkinan juga XH kecil ibu dan XH besar ayah. Kemungkinan juga XH kecil ibu dan Y ayah. Dan kemungkinan juga XH kecil ibu dan Y ayah. Bagi XH besar, XH kecil merupakan seorang anak perempuan yang merupakan pembawa hemofilia. Dan XH kecil Y merupakan pesakit hemofilia. Maka jelas di sini bahawa sekiranya ayah yang normal berkahwin dengan seorang ibu pesakit hemofilia, kebarangkalian atau kemungkinan anak-anak yang terhasil adalah pembawa hemofilia bagi perempuan dan sekiranya anak lelaki yang lahir adalah anak merupakan pesakit hemofilia. Setelah kita pelajari tentang penyakit gangguan gen, maka benarlah penyakit gangguan gen amat membimbangkan kerana ia akan diwarisi oleh generasi seterusnya. Maka terdapat beberapa kaedah untuk mengesan penyakit gangguan gen ini. Antaranya termasuklah kad ujian buta warna, kaedah kariotip, amniosintesis serta ujian darah. Bagi kad ujian buta warna, ia digunakan untuk mengesan individu yang menghidap buta warna. Manakala ujian darah dilakukan bagi mengesan individu yang menghidapi thalassemia maupun anemia sel sabit. Bagi penyakit albinisma, sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter, kita boleh menggunakan kaedah amniosintesis untuk mengesan penyakit tersebut.
Kita juga boleh menggunakan kaedah kariotip untuk mengesan penyakit sindrom Down, sindrom Turner serta sindrom Klinefelter. Mari kita mendalami apakah kaedah amniosintesis. Kaedah amniosintesis ialah kaedah yang digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga minggu ke-20 kehamilan. Pada mulanya, jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu, menembusi dinding uterus. Kemudian bendalir amnion yang mengandungi sel fetus yang terampai akan diekstrak keluar. Seterusnya bendalir amnion tadi kemudiannya diemparkan untuk mengasingkan bendalir amnion dan sel fetus. Akhirnya, sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan kariotip. Kaedah kariotip. Kaedah kariotip digunakan bagi sel fetus maupun tisu badan. Pada mulanya, anggaran lebih kurang 10 hingga 20 ml sel fetus maupun tisu badan akan diekstrak keluar. Kemudian sampel ini akan dimasukkan bahan kimia phytohemaglutinin untuk merangsang mitosis. Sampel ini akan diinkubasi selama 2 hari di bawah suhu badan 37 darjah Celsius. Selepas 2 hari, bahan kimia lain iaitu kolsemid akan dimasukkan untuk menghentikan semula mitosis di peringkat metafasa. Selepas 1 hingga 2 jam, sel akan dipindahkan ke dalam tiub dan diemparkan untuk memekatkan sel. Sel kemudiannya dipindahkan ke dalam tiub baharu yang berisi bahan penetap. Kemudian, larutan daripada tiub disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambah pewarna supaya kromosom jelas. Kemudian slide akan diperhatikan di bawah mikroskop dan diambil gambarnya. Gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk kariotip. Kariotip digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen. Penyelidikan genetik telah dijalankan dalam pelbagai bidang demi manfaat manusia. Antara aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan termasuklah sains forensik, terapi gen, serta genealogi genetik. Sains forensik. Ilmu forensik adalah penggunaan sains untuk menyiasat jenayah untuk mengemukakan bukti saintifik yang tidak berat sebelah yang dapat dikemukakan di mahkamah. Ini antara gambaran bukti-bukti saintifik yang dikemukakan untuk proses perbicaraan di mahkamah. Sampel-sampel boleh diambil sama ada daripada darah, air liur, tisu, gigi, tulang, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Terapi gen. Terapi gen merupakan teknik yang masih dalam eksperimen untuk membaiki gen-gen mutant, iaitu gen-gen yang abnormal atau cacat yang menyebabkan penyakit seperti cystic fibrosis, hemofilia dan anemia sel sabit. Teknik ini menyisipkan gen normal
ke dalam sel atau tisu badan pesakit untuk menggantikan dengan gen yang rosak. Mari kita kaji bagaimana kaedah terapi gen dilakukan. Pada mulanya, sel stem akan dikeluarkan daripada pesakit. Kemudian, gen yang normal akan dimasukkan ke dalam virus. Virus akan termodifikasi. Virus yang termodifikasi akan dicampur semula ke dalam sel stem pesakit. Sel stem pesakit akan berubah secara genetik. Kemudian sel-sel disuntik ke dalam pesakit. Apabila sel disuntik ke dalam pesakit, sel-sel yang diubah secara genetik akan menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Genealogi genetik. Apakah genealogi genetik? Ia merupakan kajian pengumpulan genetik untuk menentukan silsilah atau keturunan atau susul garut tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya. Ujian DNA dilakukan dalam kajian ini. Maka dengan ini, kita akan peroleh susul garut ataupun sejarah keturunan terutamanya yang mempunyai ciri-ciri yang seru. Kita telah mempelajari kesan penyelidikan genetik terhadap kualiti kehidupan manusia. Mari kita lihat kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Ya, penyelidikan genetik paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan pertanian. Dalam bidang perubatan, kita telah mendalami bagaimana mengenal pasti penyakit gangguan gen iaitu penyakit baka serta kaedah pencegahannya melalui kaedah amniosintesis dan terapi gen. Di dalam bidang pertanian, penyelidikan genetik sebenarnya memperbaiki mutu baka. Ia juga menghasilkan spesies baru di mana spesies baru mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, cuaca maupun serangan perosak. Dan penyelidikan genetik juga dapat meningkatkan hasil tanaman dalam masa yang singkat. Mari kita lihat bagaimana pembiakbakaan tumbuhan dan haiwan dalam bidang pertanian memberikan impak yang besar dalam ekonomi negara kita. Antaranya penghasilan jagung mas madu. Jagung mas madu mempunyai ciri-ciri yang lebih manis, saiz jagung yang lebih besar dan daya tahan terhadap penyakit yang lebih tinggi. Penghasilan kelapa sawit tenera pula, ia mempunyai lebih banyak buah, endokarp yang lebih nipis dan mesokarp yang lebih tebal. Begitu juga dengan penghasilan haiwan ternakan, iaitu ayam legong putih, di mana ayam ini lebih cepat matang. Lembu Mafriwel yang dihasilkan hasil daripada pembiakbakaan mempunyai lebih banyak susu dan daya tahan terhadap persekitaran yang lebih tinggi. Penghasilan biri-biri iaitu biri-biri Marlin X mempunyai saiz yang lebih besar, bulu yang lebih tebal dan lebih cepat matang. Selain itu, penghasilan betik eksotika di mana buahnya lebih manis dan isinya lebih tebal dapat meningkatkan kualiti haiwan ternakan serta hasil tumbuhan
ataupun tanaman di negara kita sekaligus meningkatkan ekonomi para petani, para penternak serta ekonomi negara kita. Mari kita bincangkan tentang kesan penyelidikan genetik, terutama dari segi ekonomi, sosial serta etika. Adakah penyelidikan genetik mendatangkan kebaikan atau ia memudaratkan atau memberikan keburukan kepada kita? Antara kebaikan yang dapat dikenal pasti ialah yang pertama, hasil tanaman banyak dalam masa yang singkat. Ini sekaligus dapat meningkatkan ekonomi para petani, para peladang maupun penternak di negara kita. Yang kedua, penyelidikan genetik juga dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, terapi gen merupakan satu kaedah baru untuk mengurangkan pewarisan penyakit gangguan gen. Yang ketiga, penyelidikan genetik dapat mengklon spesies-spesies yang terancam. Dan yang keempat, makanan boleh dimodifikasi, di mana modifikasi makanan boleh menghasilkan makanan yang lebih bernutrien dan lebih berkualiti. Namun, penyelidikan genetik mendatangkan juga keburukan, di mana penghasilan modifikasi genetik yang baru ataupun spesies yang baru akan menyebabkan spesies asal akhirnya akan pupus. Begitu juga dengan modifikasi makanan genetik. Jika tadi dari segi kebaikan, ia lebih berkualiti dan lebih bernutrien. Namun, ia juga boleh memberikan kesan sampingan lain dan menyebabkan alergi bagi seseorang individu. Penyelidikan genetik juga boleh mendatangkan keburukan, terutamanya pengubahsuaian genetik yang tidak beretika. Senjata biologi boleh dihasilkan dan ini boleh membahayakan manusia. Terdapat banyak kebaikan dan keburukan genetik yang boleh kita bincangkan. Anda boleh bincangkan bersama guru anda, terutama dalam kesejahteraan keluarga maupun di dalam nilai-nilai ataupun kesejahteraan hidup serta psikologi. Kita telah pun habis subtopik 5.3 iaitu mutasi. Apa kata kita cabar minda anda? Soalan yang pertama, antara yang berikut, yang manakah merupakan contoh penyakit akibat mutasi gen dan mutasi kromosom? A. Mutasi gen albino, mutasi kromosom buta warna. B. Mutasi gen sindrom Down, mutasi kromosom hemofilia. C. Mutasi gen hemofilia, mutasi kromosom sindrom Turner. Dan D. Mutasi gen sindrom Klinefelter dan mutasi kromosom sindrom Down. Betul. Mutasi gen adalah hemofilia dan mutasi kromosom ialah sindrom Turner. Tahniah kepada yang dapat menjawab dengan betul. Kita beralih kepada soalan yang kedua. Rajah menunjukkan
Kariotip yang dapat dianalisis selepas Puan Gaia menjalani kaedah amniosintesis. Apakah kemungkinan yang menyebabkan Puan Gaia menjalani prosedur ini? Bolehkah anda fikirkan? Ya, Puan Gaia hamil pada usia yang lanjut ataupun usia melebihi daripada 35 tahun ke atas, ataupun mungkin Puan Gaia terdedah kepada sinaran radioaktif atau mutagen yang lain. Murid-murid mesti tahu kehendak soalan. Soalan ini menginginkan kita menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Kita beralih kepada soalan B. Apakah nama penyakit yang akan dihidapi oleh fetus di dalam kandungan Puan Gaia? Bagus. Penyakitnya adalah sindrom Down. Bagaimana anda dapat mengenal pasti ia adalah sindrom Down? Ya, tepat. Kita lihat pada perubahan kromosom yang ke-21 terdapat satu lagi penambahan kromosom. Maka ini adalah penyakit sindrom Down. Kita beralih kepada soalan C. Ramalkan ciri-ciri individu anak bagi penyakit yang dinyatakan dalam B1. Ya, bagus yang hujung sekali. Anak-anak ini mempunyai mata yang sepet, leher yang pendek, kerencatan fizikal dan mental. Soalan yang ketiga. Sepasang suami isteri yang tidak buta warna melahirkan seorang anak lelaki yang buta warna. Ini bermakna A. Isteri mempunyai satu gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya. B. Isteri mempunyai dua gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya. C. Suami mempunyai satu gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya. Dan D. Suami mempunyai dua gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya. Ya, jawapannya A. Isteri mempunyai satu gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya. Tahniah kepada jawapan yang tepat. Kita beralih kepada soalan yang keempat. Penyelidikan genetik mendatangkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Apakah masalah yang akan timbul jika etika dan nilai murni tidak dapat diamalkan dalam penyelidikan genetik? Ya, kehidupan manusia dan alam sekitar akan terancam sekiranya etika dan nilai murni tidak diamalkan. Antaranya ialah penghasilan senjata biologi mahupun pengklonan manusia yang mungkin akan menyebabkan isu-isu sensitif seperti isu agama. Tahniah kepada anda kerana mengikuti subtopik mutasi dengan baik. Semoga pembelajaran kita memberi manfaat kepada anda dan dapat meningkatkan kefahaman anda dalam tajuk mutasi. Sekian saja pada kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Majlis Guru Cemerlang Negeri Melaka
serta guru-guru sains negeri Melaka. Jumpa lagi!